Salam sejahtera, saya Purvaneswari Murali daripada AJK Keselamatan dan saya akan membentang sedikit sebanyak projek UMS Spring kita, Beauty is Our Duty, yang akan diadakan pada 16 November di Tanjung Lipat. Tajuk program kita ialah Earth Beauty is Our Duty yang akan diadakan pada 16 November 2024 di Tanjung Lipat, bermula daripada 7.30 pagi hingga 2 petang. Objektif program ini adalah untuk mengurangkan pencemaran di pantai, memelihara hidupan maritim dan juga meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai isu-isu alam sekitar. Kami sebagai AJK Keselamatan akan memain peranan untuk menjaga keselamatan peserta dan AJK semasa program dilangsungkan. Kami akan menyediakan first aid kit agar jika berlaku kecederaan akan dapat dirawat. Terdapat 4 orang AJK dalam pasukan keselamatan. Pada hari kejadian, kami akan bersedia di beberapa tempat untuk memantau peserta semasa program berlangsung, memastikan tiada kecederaan ataupun tiada yang pergi ke tempat yang berbahaya. Selain itu, sebelum program bermula, kami akan memberi taklimat yang pendek mengenai cara-cara untuk mengelakkan kecederaan dan tempat-tempat yang tidak sepatutnya pergi. Ini akan menyebabkan peserta dan AJK peka terhadap tempat-tempat berbahaya di Tanjung Lipat. Hai, nama saya Azmir. Saya ingin berkongsi tentang peranan dan tanggung jawab AJK Keselamatan dalam program beach cleaning. Sebagai AJK Keselamatan dalam program beach cleaning di Pantai Teluk Likas, tanggung jawab saya adalah memastikan keselamatan semua peserta serta keberkesanan program. Berikut adalah beberapa tanggung jawab spesifik yang saya pegang. Pertama, penyediaan peralatan keselamatan. Saya bertanggung jawab untuk menyediakan peralatan kecemasan yang diperlukan, termasuk kit pertolongan cemas, alat pemadam api, dan pelitup muka. Selain itu, saya memastikan semua peserta menerima sarung tangan dan pelindung diri yang sesuai untuk melindungi mereka daripada sebarang risiko semasa mengendalikan sampah. Seterusnya, taklimat keselamatan. Sebelum program bermula, saya akan mengadakan sesi taklimat keselamatan untuk semua peserta. Dalam sesi ini, saya akan menerangkan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil, seperti cara mengendalikan sampah berbahaya dan langkah-langkah kecemasan yang perlu diikuti jika berlaku sebarang insiden. Seterusnya adalah pemantauan aktiviti. Sepanjang program berlangsung, saya akan memantau keadaan sekeliling dan peserta. Saya memastikan semua orang mengikuti prosedur keselamatan dan mengambil tindakan segera jika terdapat sebarang potensi risiko atau insiden. Selain itu juga, respon kepada kecemasan. Sekiranya berlaku sebarang insiden atau kecemasan, saya akan bertindak dengan cepat dan berkesan. Ini termasuk memberikan pertolongan cemas jika perlu dan menghubungi pihak berkuasa jika keadaan memerlukan. Selain itu, sumbangan kepada kejayaan program. Peranan saya sebagai AJK Keselamatan adalah kritikal dalam memastikan program beach cleaning berjalan dengan lancar dengan menyediakan peralatan yang sesuai, memberikan maklumat keselamatan yang jelas, dan memantau aktiviti. Saya membantu mencipta suasana yang selamat dan menyenangkan untuk semua peserta. Apabila peserta merasa selamat dan yakin, mereka lebih bersemangat untuk menyumbang kepada pembersihan pantai dan yang seterusnya menjadikan program ini lebih berjaya. Saya percaya bahwa keselamatan adalah asas kepada kejayaan sebarang aktiviti luar. Dengan kerjasama semua pihak dan penekanan kepada keselamatan, kita dapat mencapai matlamat untuk menjadikan Pantai Teluk Likas lebih bersih dan selamat untuk semua. Seterusnya, kerja berpasukan amatlah penting dalam menjayakan program. Hal ini kerana dapat memastikan keselamatan semua peserta. Sebagai contoh, untuk memastikan kawasan yang selamat bagi semua aktiviti, AJK Keselamatan perlu berkoordinasi dengan AJK lain untuk mengenal pasti kawasan selamat bagi aktiviti seperti kawasan berkumpul,
atau tempat makan untuk membantu mengelakkan sebarang risiko di kawasan penyediaan makanan dan minuman. Selain itu, kerja berpasukan dapat memudahkan perancangan dan penyediaan peralatan keselamatan. Contohnya, Ketua AJK boleh mengaturkan bajet dan bekerja sama dengan AJK Logistik untuk memastikan keperluan seperti sarung tangan, beg sampah dan kit pertolongan cemas disediakan. Dengan koordinasi yang baik, AJK Keselamatan boleh memastikan semua peralatan yang penting mencukupi dan berada di tempat yang diperlukan. Akhir sekali, kerja berpasukan juga penting bagi memastikan aliran kerja yang teratur dan selamat. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan kerjasama semua AJK dan peserta melalui taklimat keselamatan dapat memastikan setiap orang tahu langkah keselamatan dan mengurangkan risiko kecederaan. Selain itu, saya ingin berbincang tentang peran Ketua AJK dalam memimpin pasukan dan bagaimana arahan serta sokongan beliau membantu kami dalam melaksanakan tugas dengan lebih berkesan. Sebagai Ketua AJK, peranan utama saya adalah untuk memimpin dan mengkoordinasikan pasukan agar semua aktiviti dapat berjalan dengan lancar. Tanggung jawab utama Ketua AJK termasuk pengkoordinasian tugas. Ketua AJK bertanggung jawab untuk membagikan tugas kepada setiap ahli pasukan, memastikan setiap orang tahu apa yang perlu dilakukan. Ini termasuk menetapkan tanggung jawab khusus kepada AJK Keselamatan seperti penyediaan peralatan keselamatan dan penyampaian taklimat, serta membina komunikasi yang berkesan. Ketua AJK memastikan komunikasi yang jelas dan terbuka antara semua ahli pasukan. Ini sangat penting agar setiap ahli dapat berkongsi maklumat dan mendapatkan bantuan jika diperlukan. Arahan yang diberikan oleh Ketua AJK membantu saya memahami keutamaan keselamatan dalam setiap langkah yang diambil. Seterusnya, menangani masalah. Dalam setiap program yang pasti ada cabaran timbul. Ketua AJK bertanggung jawab untuk menyelesaikan sebarang masalah dengan cepat dan berkesan. Contohnya, jika berlaku masalah berkaitan keselamatan, Ketua AJK akan memberikan arahan segera untuk mengatasi situasi tersebut dan memastikan keselamatan semua peserta terjamin. Impaknya kepada AJK Keselamatan. Saya sebagai AJK Keselamatan, arahan dan sokongan ketua sangat membantu dalam melaksanakan tugas. Misalnya dengan adanya taklimat awal yang dipimpin oleh Ketua AJK, kami dapat menggariskan prosedur keselamatan yang jelas, yang memudahkan saya dalam memberikan maklumat yang tepat kepada peserta. Komunikasi yang baik juga membolehkan saya mendapatkan bantuan jika terdapat sebarang isu keselamatan semasa program berlangsung. Secara keseluruhannya, kepimpinan Ketua AJK adalah kunci kejayaan kepada program ini. Dengan bimbingan yang tepat dan sokongan berterusan, kami dapat bekerja sebagai satu pasukan untuk mencapai matlamat pembersihan pantai ini dengan selamat dan berkesan. Untuk AJK Keselamatan, antara cabaran yang kami akan menghadapi adalah sumber yang terhad. Disebabkan first aid agak mahal, kami akan mencuba untuk meminjam daripada PRW. Kalau tidak, kami perlukan dana untuk membeli first aid kit. Cabaran kedua adalah komunikasi yang tidak bagus antara AJK. Kami perlukan komunikasi yang sangat jelas untuk memastikan semua peserta dan AJK berada dalam keadaan yang selamat. Cabaran ketiga ialah lambat memberi respon ketika berlaku kecemasan. Contohnya, jika terdapat salah seorang peserta atau AJK mengalami kecederaan dan kami hanya mempunyai satu first aid kit. Jadi, apabila perkara begitu berlaku, AJK yang memegang first aid kit perlu bertindak dengan segera. Antara penyelesaian bagi sumber yang terhad adalah mewujudkan rangkaian sokongan. Sebagai contoh, menjalinkan kerjasama dengan agensi kerajaan, NGO ataupun kumpulan masyarakat setempat untuk mendapatkan sumber tambahan dan juga dana yang lebih. Seterusnya,
penyelesaian bagi penyediaan prosedur kecemasan. Sebagai contoh, mewujudkan manual ataupun panduan prosedur kecemasan yang jelas agar semua ahli tahu langkah-langkah yang perlu diambil dengan segera sekiranya kecemasan berlaku. Akhir sekali, komunikasi antara EJK dapat diteruskan sekiranya mesyuarat dilakukan secara berkala. Jadualkan mesyuarat secara berkala untuk memastikan semua ahli dapat berkongsi maklumat dan mengemas kini tentang projek yang sedang dijalankan. Tentatif yang jelas dan mudah diakses juga mengenai keputusan tugas dan tanggung jawab dapat mengurangkan kekeliruan antara EJK dan memudahkan kerja mereka bagi program yang akan diadakan. Berdasarkan soalan 6 pula, pemimpin yang baik harus mampu membuat keputusan yang tegas dan bijaksana, terutamanya apabila berdepan dengan situasi yang agak sukar dan mencabar. Ketua atau pemimpin mestilah membuat pilihan yang ada dengan cepat dan memilih tindakan yang baik dan wajar untuk pasukannya. Kesannya, ketegasan ini dapat memberikan keyakinan kepada ahli pasukan bahawa mereka mempunyai arah yang jelas dan menambahkan lagi semangat untuk mengikuti arahan dan mempercayai bahawa pemimpin mereka tahu apa yang terbaik untuk mencapai matlamat semasa program sedang berlangsung. Seterusnya, pemimpin juga perlu mempunyai kepimpinan melalui teladan. Pemimpin yang memberi contoh yang baik akan menginspirasi ahli pasukan untuk mencontohi sikap positif yang ada dalam diri mereka. Pemimpin yang sanggup bekerja sama bersama ahli pasukan menunjukkan bahawa mereka komited dan bukan hanya memberikan arahan dari jauh. Kesannya, apabila pemimpin turut serta dalam kerja-kerja membersihkan pantai, ahli pasukan akan lebih bersedia untuk berusaha bersama. Sikap ini dapat memupuk semangat kerjasama dan komitmen tinggi dalam kalangan ahli pasukan. Melalui cara ini juga, kepimpinan yang berkesan, ahli pasukan lebih bersatu hati dan bekerja dengan lebih tekun untuk memastikan program dilaksanakan dengan semangat yang tinggi dan hasil yang baik agar tentatif dan tujuan sebenar program tercapai. Akhir sekali, pemimpin yang baik mesti mempunyai kemahiran komunikasi yang jelas dan juga lancar. Mereka perlu memastikan semua maklumat penting disampaikan kepada ahli pasukan dengan cara yang mudah difahami dan memastikan semua orang tahu apa yang hendak disampaikan oleh mereka. Kesannya, berkomunikasi dengan baik menjadikan ahli pasukan merasa lebih yakin dan bersedia melaksanakan tugas mereka. Mereka tidak akan terkeliru atau berasa terpinggir kerana mereka tahu apa yang harus dilakukan dan mewujudkan suasana kerja yang lebih ramah dan terbuka.